Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam satu Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Di alhamdulillah insya-Allah malam ni kita akan bersama dengan Tuan Bijay Rosli urus rumah sewa. Masya-Allah. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar? Alhamdulillah. Oh, nampak muda ah. Oh, Adalah dia bila sikit-sikit. kurus ni lain lah Lain Oh, eh? ini betul lah. Saya kena kurus juga ni. InsyaAllah masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Ada mana tuan? Ada di rumah hari ni. Rumah di saya Keramat. Oh, saya rumah di Taman Melawati. Lah, dekat sangat tu. Saya U3, Dekat je. U3. Oh, ya ke? Oh, itu dekat tu. Ah, Dekat apa tu? itulah. Melawati Acik Prin Kedai Acik Cik Prin Pring. kat situ Dekat situ. Lah. Okey. So, saya Encik Amir Abdul Hamid, editor buku Puris dan bersama saya Tuan Bijay Rosli, penulis bersama buku Bijak Urus Rumah Sewa. Ya, Jadi betul. insya-Allah kami malam ni akan bersembang the maksimum sejam lah kali ikut kan. Tapi kita ikut pada kita punya feedback pada penonton juga. Kita Betul. minimum setengah jam lah. Kita Boleh, nak boleh. promote kita punya buku Bijak Urus Rumah Sewa. Kita nak mengenali penulis sebab rasanya IG Live tak pernah buat lagi kan. Kita dekat Instagram Gallery ni belum lagi kan. Belum lagi. Tak pernah. Ni first Ah, time. Tu yang First gemuruh time. sikit. Okey, pada yang menonton kami boleh komen suara kami jelas tak jelas. Sebab kalau tak komen rasanya okey kot. Rasanya okey. Diam tanda setuju orang cakap. Okey. Saya nak terus kepada mengenali Tuan Bijay lah. Boleh tuan dia senang Boleh. je. Sesi kita ni saya tanya tuan jawab. Dia macam tu je. Sebab orang tak Best, nak best. dengar saya sembang tapi orang nak dengar penulis sembang. Tu dia. Boleh, So saya boleh. perlukan kerjasama daripada penulis dan juga kita punya pendengar lah. Sebab bagi saya benda ni kalau saya jangan cakap banyak saya shot sendiri pula. Sebab saya belum ni kalau tuan ada stok yang saya punya buku puris tu. Saya sebenarnya editor buku komik, buku seram. Ni kiranya dapat tas baru pandemik ni. Sebab Wah. untuk buku seram dengan komik ni untuk pandemik kita stok sekejap. So Mhm. kita tahu zaman sekarang ni orang lagi perlukan benda-benda yang mendatangkan income. Tu Hmm. yang saya sahut cabaran dan saya jadi host untuk buku motivasi ni pun first time juga ni. Sebab biasa saya bersembang dengan pelukis. Sembang dengan pelukis ni Ah, macam borak kat kedai lah. Orang cakap setengah jam bual lepas tu dia melukis live apa semua. Ni itu saya nak seronok. tukar mood serius sikit lah orang cakap kan. Dia bukan serius apa orang cakap sebab benda duit ni kan benda yang orang cakap keperluan lah. Orang cakap betul. Duit tak boleh buat mati tapi tak ada duit rasa nak mati Betul. Ah, itu yang saya pun sebenarnya sangat teruja lah sebab dapat orang cakap menemu bual lah tuan secara live ni bagi saya rezeki saya yang mana orang cakap nak tahulah tip-tip yang tuan boleh kongsikan sepanjang sesi kita ni berkenaan dengan bijak urus rumah sewa. Okay, so nak mengenali Tuan Bijay sendiri sebab saya baca lah juga orang cakap buku tuan ni dan alamak, ini dia biasalah duduk rumah ni. Seorang dah masuk dalam ni. Kejap, iklan. Tak apa, malam minggu. Malam-malam. Malam minggu orang cakap. Okay. So, kalau buku yang saya baca ni, Puan Fida background dia daripada staf kerajaan lah orang cakap kan. Dan tuan Betul. memang asalnya swasta lah, betul? Belajar UTM Asalnya, tuan belajar UTM Skudai. Ambil kos apa tu? Saya ambil kos seni bina. 6 Ah, UTM sebelum ni. okay. So lepas habis belajar tu ambil apa kejaya apa kalau ikutkan sebelum yang bisnes sendiri ni? Lepas habis belajar, saya kerja dengan satu JLC untuk selama seingat saya 2 tahun setengah lah. Kerja dengan JLC dan selepas tu saya masuk perunding company perunding arkitek dan company perunding arkitek tu yang lokal
Lepas tu saya masuk yang international punya, dan lepas tu barulah saya berjinak-jinak dengan bisnes lah sampai sekarang, alhamdulillah. Itu kalau ikutkan mesti ialah sebab kita WhatsApp sebelum ni kita sembang pasal Big Y. So saya perasan perkataan Big Y ni kita tak boleh lari lah. Lagi-lagi Betul. bila kita dah berkeluarga, berkerjaya, orang cakap zaman remaja tu, itu yang kita dah tinggalkan. So Big Y ni sebenarnya sangat penting dalam kehidupan. So Big Y, tuan dan isteri lah, Puan Fida. Daripada, yelah sebab mindset student lah. Sebab orang cakap graduan mana pun sampai sekarang pun kerja, orang cakap habis belajar nak kerja government. Tapi yelah lagi-lagi Puan Fida yang berhenti government. Dan tuan sekali kan yang buat keputusan bagi saya, wow, dah stabil loh. Tapi kenapa memilih untuk terjun dalam bisnes yang bagi saya risiko, mana-mana pun ada risiko. Tapi bisnes ni lagi lah orang cakap dia punya tawakal burung tu lagi tinggi lah. So Betul. tuan boleh kongsikan kenapa tuan buat keputusan tu? Saya rasa untuk menjawab soalan tu dia panjang lebar juga, sebab saya lepas start dah graduate, dah kerja, sebenarnya tak nampak langsung lah pasal kewangan ni macam huru-hara lah senang cerita. Bila masuk kerja tu masa tu sebab fikir masa tu punya reason dia nak kahwin je lah. So kira dah start kerja 2 tahun kumpul duit. Sama. Itu saja. Tapi benda ni dapat berubah lepas saya jumpa Tuan Zaidi lah. Saya ingat saya lepas. Sebab masa tu kehidupan kalau nak kira alhamdulillah, tapi kita tak ada GPS. Tak tahu nak ke mana. Jadi kalau masa tu kalau nak simpan RM50 tu alhamdulillah lah. Selalu kalau ada je dia bocor. Tak tahu ke mana. Dan yang saya start jumpa Tuan Zaidi masa tu sebab ditarik oleh Puan Fida. Sebenarnya saya, siapa dia ni? Zaidi Ismail ni nak suruh saya pergi sekali. Dia kata, kalau nak jumpa dia kena jumpa lelaki bini. Dia kata, tak apalah you pergi, saya duduk lelaki kita. Sampai tahap macam tu sekali masa tu. Jadi lepas saya jumpa dengan Tuan Zaidi ni, dah tengok dia dah godek saya punya family punya kewangan. Dan itu yang baru saya nampak lah jelas yang hidup ni nak kena ada GPS. Return dia nak ke mana. Dan daripada situ start return dia, saya nampak lebih kepada security family saya lah. Sebab hidup ni ada naik ada turun. Masa naik orang lupa, tapi masa turun baru ingat Tuhan. Kita tak nak macam tu. Kita naik ke turun ke? So, itu tahun bila tu? Kalau tuan boleh kongsikan dengan Tuan Zaidi. Seingat saya dalam 2015 kot, awal tahun 2015. Oh, baru lagi lah orang cakap dalam 6 tahun. Betul. So masa tu masa saya jumpa dia tu saya baru 2 tahun run business. Lepas tu masa tu pun run business pun orang kata semua buat sendirilah. Business gaya toke, yang tukang signnya, yang dispatchnya, yang buatnya semua sendiri. Jadi dari situlah nak kata titik tolak lah Tuhan pertemukan dengan Tuan Zaidi ni. InsyaAllah alhamdulillah sampai sekarang ni progressnya baiklah untuk kehidupan. So maknanya masih lagi berhubungan dengan Tuan Zaidi untuk mentoring lah orang cakap, masih bagi tunjuk ajar dengan dia lagi lah. Masih. Kita keep in touch lagi banyak tahu ni, lagi banyak tak tahu orang kata. Jadi itu yang rasa syukurlah. Saya fikir Tuhan jentikkan Fida jemput saya pergi jumpa tu, itu memang saya rasa masa tu pun ego pun dapat direndahkan, dan sekarang ni lebih. Okay, so waktu tu orang cakap ialah sebab macam dah mula bisnes dan kenal Tuan Zaidi. So idea buku ni sebenarnya daripada Tuan Zaidi ke korang berdua? Okey, yang pasal sebelum kami jumpa Tuan Zaidi ni macam-macam orang kata kelas sifu-sifu hartanah lah. Kita orang ni memang pergilah habis, tapi semuanya cerita yang indah-indah belaka. Beli hartanah, untung apa semua. Tapi macam kita pun sebenarnya bila start jumpa Tuan Zaidi ni, kita orang dah terbeli hartanah dah. Terbeli pula tu 2 hartanah. Tak ada ilmu, main rendah aja. Lepas tu Melaka tu
Ya betul, dekat Melaka tu. Dua tu memang terbeli sekaligus, bajet apa ni okey, beli, barulah mula tengadah. Jadi semua cerita Ah. pasal pembelian, tapi tak ada siapa yang cerita pasal pengurusan harta tu. Jadi kita, Ah. kenapa tak ada yang cerita realiti? Nak apa ni, nak deal dengan penyewa, nak urus rumah macam mana, tak ada. Memang masa tu kita mencari semuanya cerita beli bagus, boleh sewa. Tapi macam mana nak Betul. urus sewa tu? Itu yang jadi terdetiknya kita tulis buku Bijak Urus Rumah Sewa tu. So kalau Hmm. ikut yang saya baca dalam buku tu 8 ke dah bertambah? Itu Alhamdulillah lah, ada lah, Eh, lebih kurang tu. Ah. lebih kurang tu Masya Allah. Tahniah tuan. Itu betul-betul orang cakap menginspirasi lah. So saya sebenarnya ni sambil-sambil saya bual ni, saya buka website bijakurusrumahsewa.com. So benda ni saya nampak tak semua buku ada website dia macam ni. Orang panggil apa? Landing page Dia macam mini site lah. Jadi kita Ah. sebenarnya kat situ tujuan kita buat dia lebih kepada macam community lah. Bila masuk Hmm. dalam website ni, kita sebenarnya nak mencari sahabat-sahabat yang apa orang panggil, sesituasi macam kami lah. Sebab kami ni Yes. selalu bila satu lagi terdetiknya tulis buku ni, sebab selalu lepak kedai mamak dulu dengan member malam-malam, diorang duk suruh Ah. cerita benda sama. Duk cerita-cerita. Kita Ah. cerita. Lepas tu datang member lagi, cerita lagi. Cerita benda yang sama. So, macam, alamak, duk cerita-cerita ni. Dia saja je berseluruh. Kita buat buku lah senang. Nanti kalau orang tanya, kita suruh baca buku tu dulu. Jadi, Ah. gitu. Jadi, macam contoh dalam grup bijak urus, apa ni, dalam website bijak urus rumah sewa ni, kita ada tawarkan dua jenis lah. Orang yang tak beli buku lagi, kita ada sekali dengan channel Telegram. Channel Telegram tu kita Okey. lebih daripada 50 video pengalaman kami sendiri macam mana yang berkait dengan rumah sewa. Jadi Ah. lain tak payahlah nak kena terjun curam dulu apa yang kami dah lalu tu kita kongsi kat situ. Betul, betul, Jadi betul. ada dikongsikan di dalam ni. Jadi nak kata kami ni daripada start buat rumah sewa ni semua bagus tak? Sebenarnya semua lubang lopak semua kami dah terjun dah. Jadi disebabkan yang dah Ah. terjun lopak semua tu, kami kongsilah apa lesson learn dia dengan orang lain. Tak ada nak cerita bulan dan bintang lah. Jadi daripada Okey. kami buat satu rumah ke satu rumah dan dapat outcome yang sama, itu yang kita rasa baik kita kongsikan lah dengan orang yang Okey. situasi macam kami. Okey. So kalau ikut pada Telegram yang tuan bagi tahu ni, ini Mhm. join kena beli dulu buku ke masuk percuma Telegram? Okey, kalau tengok yang dekat bawah tu, saya ada Ah. kalau isikan nama dan isikan nombor telefon, itu Yes, akan dapat betul. masuk dalam grup kami yang percuma. Kami kongsi checklist. Orang duk tanya macam mana kami beli rumah, nak nilai, kami kongsi je checklist yang sama kami guna untuk pembelian rumah dan checklist untuk tenancy agreement yang kami buat dengan penyewa hanya menggunakan Google Form saja. Okey, okey, okey. Jadi Nice. jadi ada satu lagi kalau yang beli buku yang tak ada beli buku lagi dengan sama ada dengan galerimu ataupun di kedai, kami ada sediakan package lah yang package itu buku bersama dengan channel Telegram dan juga setiap bulan kami ada buat live session, close live session dengan para pembeli. Cerita dia nak tanya apa soalan dengan kami cuba jawab. Yang kami tak tahu, kami duduk diam lah, kami cakap kami tak reti. So sebab kami tak nak declare kami ni sipu hartanah ni, kami hanyalah sahabat sekufu hartanah. Berkongsi pengalaman lah orang cakap kan. Ya betul. Okey, okey, nice. Dia nampak telus lah kat situ. Sebab tahu cakap tak tahu, tak tahu cakap tak tahu kan. Okey, okey. Kita bukannya tahu semua. Jadi apa yang kita dah lalu kita kongsi. Nak kata yang itu ni kalau bagus. ikutkan dah berapa lama dah? Sesi sebulan, setiap bulan tu dah start? Setiap bulan tu dah start daripada bulan 11. Jadi ni biasanya para pengikut ni dia akan tanya soalan melalui Google Form. Jadi kami pun boleh prepare lah. Jadi kami jawab masa sesi tu. Sesi tu
selama 2 jam lah yang kami buat. Ui, InsyaAllah lama. terdekat ni minggu depan lah, 20 hari bulan, the next one. Okay, nice. Okay, so kita alang-alang kita cakap bijak urus rumah sewa ni, kita masuk terus lah kepada isu orang cakap penyewa dan orang cakap tuan rumah. Tuan rumah dengan juga penyewa. So kita nak bagi contoh lah yang selalu berlaku. Selalu berlaku, yang selalu ditanya, yang soalan favorite lah berkenaan dengan tuan rumah dan penyewa ni. Boleh tuan kongsikan? Soalan favorite yang tanya biasanya bila kata pasal penyewa, orang associatekan penyewa ni dengan penyewa dari neraka. Apa salah aku asyik dapat penyewa, dah lah masuk tak bayar deposit, masuk pengotor, tak bayar sewa bulanan. Okey, masa sebelum masuk indah semua, cakapnya push, pijak semut tak mati. Tapi bila dah masuk bukan sekat semut, gajah pun boleh mati. Jadi yang tu biasanya yang orang tanyalah, kita ada pengalaman ke? Jangan ceritakan dalam buku bijak urus rumah sewa ni. Dalam tu kami dah kena perfect storm lah masa kat rumah kat Melaka. Kami pernah peti sejuk pula, mesin basuh hilang, pintu pecah, kunci hilang, katil patah. Itu masa mula-mula kena. Sebab masa kami beli rumah pertama dan kedua tu, dia berangkai, dapat lawyer pun lawyer dari neraka, selalu penyewa dari neraka. Pengurusan nak beli rumah tu, lawyer pun dari neraka. Package. Jadi Tuhan memang betul nak uji lah masa tu. Jadi nak set up rumah tu pun pasang sendiri ni, katil apa sampai pukul 4 pagi, tertidur dalam rumah sewa tu dengan wife sampai pukul 4 pagi, sebabnya siang hari 8.30 penyewa nak masuk. Jadi itu masa mula-mula lah pengalaman kami set up rumah sewa tu. Kalau nak tanya saya, memang boleh rasa lagi lah penat dia tu sampai sekarang. Tapi itu yang mengajar lah kami sekarang. Okay, so apa cakap, kita tak nak cerita semua sebab kita nak orang beli buku. Kita nak orang pergi website ni semua. So kita bagi hint sikit lah orang cakap kenapa penyewa ke tuan rumah lah utamanya lah perlu dapatkan buku bijak urus rumah sewa ni. Okey. Sebab apa? Nombor satu, kebanyakan yang beli rumah ataupun baru berjinak-jinak nak beli rumah, dia dibuaikan dengan senang je beli rumah. Tapi ilmu yang berkenaan dengan nak urus penyewa, nak urus untuk set up, tak ada. Jadi biasanya akan redah. Jadi biasanya bila redah, persepsi pertama bila dah langgar dinding tak okey, dia akan rasa trauma lah untuk tidak buat. Jadi apa yang kami cuba ceritakan kat sini, bila buat, sebenarnya sebelum nak buat pembelian rumah tu pun dah penting dah sebenarnya kita setkan kriteria penyewa macam mana kita nak, supaya masa kita beli dah untung, dan bila kita set up rumah, penyewa yang kita dambakan, yang macam saya tulis, kami mention dalam buku bijak urus rumah sewa, penyewa budiman, yang ni yang kita akan dapat setiap bulan. Dan penyewa ini bayar sewanya on time dan duduk dengan kita lama, dan kita ada relationship bukan setakat sebagai pengurus rumah dengan penyewa, bahkan lebih pada itu. Jadi kat situ yang kami cuba kongsilah dengan para pembaca buku bijak urus rumah sewa. So tuan, yelah rumah sewa ni bila kita cakap dia macam-macam jenis rumah. So adakah orang cakap rumah yang berbeza ni daripada rumah landed, rumah yang bertingkat, rumah yang pangsapuri, flat ni, dia ada beza tak penyewa dengan cara kita berurusan dengan mereka ni? Ke sama je sebenarnya? Sebelum tu bila kita kata rumah landed, rumah contohnya yang bertingkat ni, masa kita beli rumah tu sendiri, kita kena clear matlamat kita beli untuk apa. Ada yang orang beli untuk flipping, ada yang orang beli untuk cash flow game, ada yang dua-dua nak, cash flow nak, harga rumah naik pun nak. Jadi macam contoh untuk rumah landed ni, dia bergantung pada kawasan-kawasan tertentu. Sebab apa? Biasanya kalau rumah landed ni harga dia mahal. Jadi kalau kita nak sewakan, kebiasaannya lah ikut apa yang kami lalui, bukan mudah untuk dapatkan aliran tunai yang positif setiap bulan.
Tapi kalau kena tempatnya ya dengan kajiannya boleh dapat kenaikan dari segi nilai hartanah tersebut. Itu nombor satu. Yang nombor dua, jenis kita nak sewakan rumah tu pun apa ni orang panggil adalah satu risiko lah. Contoh kalau kita kan sewakan kepada keluarga, kita sewakan kepada orang contohnya per bilik, ataupun kita sewa macam style hostel, asal boleh satu bilik 3-4 orang boleh duduk pun tak apa. Itu semua pun akan efek kepada tuan rumah. Jadi apa yang kami kongsi dalam buku bijak urus rumah sewa ni ialah lebih kepada satu pengurusan risiko, di mana ni mengikut kami lah. Kami tak cakap betul ke salah. Dari segi risiko, contohnya kita sewakan kepada keluarga. Kalau keluarga tersebut menghadapi masalah, income yang kita dapat daripada satu keluarga tu akan habislah. Maknanya tak ada income. Kalau kita sewakan ikut bilik, contohnya bilik 1, 2 atau 3, jikalau ada berlaku apa-apa daripada antara 3 contohnya bilik ni, aliran tunai tu masih lagi berlaku. Jadi risiko daripada kita tak ada terus dengan ada, itu ada banyak beza. Dan yang kedua, dia punya asas dia bila kami sewakan adalah kami nak sewakan kepada penyewa budiman yang pembersih, dan dia bila balik dia dah serabut dah dekat office dia basuh rumah, dia rasa tenang, dia nak duduk dalam ruang dia sendiri. Dia nak buat online business ke, dia ada ruang dia sendiri. Jadi kami tetapkan clearly jenis penyewa yang macam mana. Untuk pengetahuan, untuk semua rumah sewa kami ni, dia panggil avatar dia ataupun penyewa, jenis penyewa ni adalah sama. Jadi tak kira dekat jauh dekat ke, jenis penyewa adalah sama. Tak ada, kami bukannya ambil jenis masuk asal boleh. Alamak, musim COVID ni tak apalah, buang harga bilik sewa, ambil je siapa-siapa. Tak, itu bukan cara dia. Kita create niche. Maknanya bila niche, orang certain target dalam market ni, dia akan mencari rumah sewa yang macam ni. Jadi itu yang kami buat. Jadi apple merah di kalangan apple hijau. So itu benda yang kami buat lah. Okay. Saya biasa dengar laut merah, laut biru. Apple merah, apple hijau ni first time saya dengar. Minta maaf lah. Boleh tuan cerita pasal metafora apple merah, apple hijau ni, apa tu? Okay. Dia macam ni ya. Cuba bayangkan dalam satu kawasan ada 5 atau 10 rumah sewa yang menawarkan benda yang sama. Contohlah, masuk, kalau tengok contohnya dekat Mudah ke, dekat iBilik ke, persepsi yang diberi adalah rumah yang disediakan ni hanya untuk tidur. Dia adalah tempat untuk tidur. Dia bukannya dia panggil, kalau orang putih ni, dia adalah house je, dia bukan home. Jadi orang yang nak cari, dia nak cari home. Betul, dia masuk, dia nak rasa feel tu adalah rumah tu sebahagian daripada dia, bukannya like home. Okay. Bila dia masuk rumah tu, tiba buka pintu je, tengok ada cawan dengan rokok atas lantai, air tumpah dekat 3 minggu orang tak angkat. Tak ada. Sebab biasanya kita, sebab dah banyak deal dengan ni, kita dah tahu dah hint-hint lah penyewa yang budiman ni, dia akan selalu cakap macam, kat rumah saya dulu tu ini memang tak bersih, saya memang cari rumah yang orang rumah yang dalam ni pun pembersih juga. Jadi itu yang kita target. And then orang yang begini memang ada. Jangan pusing, jangan rasa kalau duduk kat KL ni ada banyak rumah sewa. Sebenarnya yang rumah sewa yang banyak ni, macam saya cakap tadi lah, dia apple hijau. Kita kena profilekan penyewa. Kan kita nak jual produk, kita kena tahu dulu target dia, niche. Macam dia yang orang selalu buat, dia tak ada niche ni, dia asal tabur jala, apa ikan yang datang, itulah sangkut. Tak ada. Kita nak contohnya ikan yang contoh ikan salmon. Kita target ikan salmon saja. Jadi bila kita target ikan salmon lah yang datang. Umpannya kena betul, jorannya kena betul. Jadi benda ni kita belajar, cikgu yang paling mujarab lah untuk kami ni adalah pengalaman lah. Tu cikgu kami dapat momentum untuk buat macam ni. So nak dapatkan ikan salmon tu tadi tu, macam yelah, sebab tuan, saya suka ayat tadi lah, belajar pengalaman sendiri, memang itu memang guru yang terbaik. Tapi nak jadi guru yang kita cakap, kita nak jadi bijak, kita belajar dari pengalaman orang, tak payah kita melalui benda tu. Kita baca, beli buku bijak rumah sewa ni lah.
So untuk pengalaman Betul. tuan sendiri, selepas dah Hmm. melalui pengalaman yang macam tu, Hmm. untuk dapatkan penyewa yang tuan nak tadi tu, lama tak dia punya proses macam cakap macam nak interview dia orang ni lah? Lama tak orang cakap Oh, nak tak. dapatkan Tak, bila kita dah tahu dah, dia macam kita dah belajar satu benda lah. Bila kita dah tahu tu, orang duduk cerita masa COVID ni, rumah kosong, kami dah ada cerita dengan yang ikut. Bilik kami ni semua okey, harga pun tak buang harga, and dia penyewa dia masuk lagi. Jadi orang cakap bila dah musim COVID ni negatif cash flow. Bilik kosong lama, lepas tu bila bayar tak boleh nak bayar bank. Setakat ni rumah yang kami ada, yang kami urus setakat ni, semuanya adalah aliran tunai positif. Jadi itu, bila kita nak kongsi dengan orang, kalau kita sendiri tengadah, itu namanya macam scammer kan. Kita duk cerita ni, tapi kita ni dah satu rumah kita buat okey, dua rumah kita okey, dan seterusnya okey. Itu yang kita cuba kongsi dengan mereka di luar sana. So siapa yang nak baca buku Bijak Urus Rumah Sewa. Ada kawan tu rasa tu Bele Mat, dia cakap bijak is my sifu, aliran tunai positif. Sambil-sambil kita sembang ni, tuan boleh juga scroll juga, kita nyambil-nyambil. Tu Milan Fali, terbaik je. Ni semua kawan-kawan rasa ni. Jangan. Jangan panggil saya sifu. Saya pun tak minat orang panggil saya sifu. Jadi kita orang kata bila kata expert ni definition saya lah. Dia dah lalu semua benda yang buruk dan baru dia boleh buat yang terbaik lah untuk perkara tu. Saya rasa saya tak lalui lagi the worst. Okay. Terima kasihlah kepada semua yang join. Saya sebenarnya gemuruh ni nak live ni. Nyambil lu kalau ada nak tanya-tanya pada Tuan Bijak boleh. Kita panjangkan. Kita punya sesi maksimum sejam. Kita menghampiri setengah jam yang pertama. Miss Sarah Azlan. Ni rasa kawan-kawan tuan ni. Apa khabar tu? Saya Miss Sarah Azlan. Thank you. Terima kasih kerana sesi kami. InsyaAllah kita punya sesi ni kita akan simpan dekat IG story. Dan kita up dekat kita punya YouTube Buku Puri juga lah nanti. Untuk bijakurusrumahsewa.com ni, saya tertarik dengan topik yang, bukan topik lah, sub-sub yang ada dalam ni. Salah satunya saya tunjuk sini. Senang untuk sewakan unit anda walaupun di musim COVID. Macam tuan dah highlightkan tadi kan. Kebanyakan orang sedang dibuang kerja. Ini bagi saya soalan yang panas di musim-musim COVID ni. Yalah sebab kita tahu banyak orang ada yang kena buang kerja semua. Jadi macam kita sebagai tuan rumah lah nak menghadapi situasi kemungkinan macam ni. Tuan sendiri, pengalaman tuan, macam tuan cakap, alhamdulillah dapat aliran yang positif. So, apa orang cakap boleh beri sikit nasihat lah kepada kemungkinan macam ni menguruskan penyewa yang alasan COVID ni lah. Bukan alasan, tapi dah memang dia sebabkan COVID dia tak boleh nak commit. Macam mana tuan deal benda ni? Okey, pertama, setiap orang panggil masa recession lah orang kata. Ada yang backup, ada yang jadi jutawan. So itu dia beralih arah, dia macam pass baton. Jadi yang ni dia dah jatuh, yang ni yang naik balik. Jadi macam saya cakap tadi, profiling untuk penyewa ni adalah penting. Cuba tengok balik, undur belakang, tengok masa musim COVID ni sektor mana yang tak menang tangan kerja. Jadi sektor yang tak menang tangan kerja ni adalah sektor yang berkaitan dengan kesihatan, sektor yang berkaitan dengan barang-barang online, sektor yang berkaitan dengan so sebenarnya bila anda nak fokus pada penyewa, kami pun nampak trend ni jadi masa musim COVID. Jadi bila musim COVID ni, antara penyewa-penyewa baru yang masuk dalam unit kami adalah orang yang bekerja di perkara yang berkaitan dengan ubat-ubatan. Ubat-ubatan, farmasi punya ni. Jadi kalau tanya saya, kalau dah tahu sekarang musim contohnya tak bagus untuk orang aviation apa semua, you kena kaji market yang dekat sekarang ni, ekonomi sekarang ni, and then fokus kepada profile orang yang kalau masuk pun rumah you, dia tak akan menyusahkan hidup you. Sebab apa?
kerja dia pun okey, dia lagi tak banyak tak dapat OT sebenarnya masa musim COVID ni. Jadi jenis-jenis macam ni bila you nak targetkan penyewa, jangan fikir target penyewa secara umum. Memanglah kalau ambil orang yang bekerja di sektor dia panggil related dengan perhotelan, ini memang bukan masa yang bagus. Jadi kalau ada yang setengah yang kerja yang duduk di unit saya ni, dia kerja di kedai makanan segera. Kedai makanan segera, COVID ke tak COVID ke, dia memang penuh, beratur orang panjang juga. Jadi diorang ni dijamin. Jadi kalau nampak sebenarnya bila you nak sewakan, cari dulu target market you. Bila target market kat mana nak pergi ke kolam-kolam ni untuk dapatkan penyewa ni. So itu adalah penting lah. Jadi itu yang kami letak dalam website tu. Kata musim COVID pun kami tak ada masalah lah untuk menyewakan unit-unit kami. Jadi apa yang kami sebab kami ni manusia biasa tak, kami boleh buat, mestilah yang pembaca di luar sana boleh buat. Jadi kalau mula-mula tu, saya sarankan saya tak suruh anda semua berlari terus. Start dengan bertatih dulu, baca buku dulu, dapatkan ilmu dan kita proceed daripada sana. So keyword tuan ilmu tu, saya nak relate dengan program kami lah sebenarnya. Mungkin tuan pun dah maklum yang kami insyaAllah di Galeri Ilmu akan mengadakan satu webinar lah. Melibatkan 4 orang sifu lah. Salah seorang tu sifu tuan sendirilah, Tuan Zaidi Ismail. Yang kita ada Tuan Syamsuddin Kadir, Puan Ahjah Rohani, Tuan Zulkifli dan juga Tuan Zaidi Ismail lah. Jadi untuk orang cakap orang yang dah berpengalaman dan terbukti lah setakat ni, macam tuan pun akui dengan adanya sifu ni membantu tuan daripada seorang yang bisnes orang cakap tak nampak GPS tapi dah mula sampai terlahir buku, dan Puan Fida pun ada buku wanita wajib kaya kan. Ya, betul. Orang cakap kenapa pentingnya perlu ada sifu yang macam ni lah untuk guide kita punya perjalanan bisnes kita ke hidup kita ni. Tuan boleh kongsikan tak? Kalau saya kongsikan analoginya macam contohlah, kalau kita nampak dalam persekitaran kita sendiri, kita sebenarnya perlukan orang yang tengok kita dari luar, nampak persepsinya daripada luar supaya kita boleh step back. Oh okey, sebenarnya ini yang aku ingat okey, sebenarnya tak okey. Jadi itu yang saya rasa penting lah, wajib lah ada mentor lah sebenarnya. Wajib. Untuk halakan kita ke jalan yang benar. Kalau dalam agama pun kita kalau jalan sendiri memang boleh sesat kan. Jadi kena ada guru dia. Jadi macam macam saya nak kongsi semua, jangan rasa excited bila saya kongsi pasal rumah sewa lepas ni terus terjun nak beli nak buat kan. Kewangan tu kena betul dulu. Kewangan kukuh, struktur dia dah okey, barulah cerita pasal hal-hal pelaburan. So yang kewangan tu, itu yang untuk kami, memang kami liaise dengan Tuan Zaidi lah. Jadi dia yang melihat dari sudut pihak ketiga lah macam mana kami perlu melangkah ke depan. Okey, so untuk Tuan pula, adakah akan ada buku single macam Puan Fida selepas ni? Sebenarnya yang untuk buku bijak urus rumah sewa ni pun kami tag team kan, sebab ada 2 penulis. Jadi yang point-point tu memang saya yang letak, yang elaborate-nya memang Puan Fida. Jadi kita leverage lah antara satu sama lain. Jadi kalau tanya saya, ada buku sendiri ni insyaAllah nanti dalam bentuk e-book coming soon insyaAllah. Baik. So kalau ikut untuk bijak urus rumah sewa ni pula, sebab tadi dah ada landing page yang cakap mini website, lepas tu dah ada Telegram. Apa perancangan untuk, sebab saya suka ayat dalam buku ni, ayat awal lah. Mungkin itu juga nasihat daripada Tuan Zaidi, dia cakap untuk diwariskan kepada keluarga, cakap untuk rumah dan generasi akan datang. Kongsikan ilmu ni lah. So orang cakap nak menyebar luaskan manfaat lah yang ada pengalaman kita ni, kita nak kongsi yang Tuan dah buat ni. Akan ada apa lagi? YouTube ke? Apa lagi perancangan untuk ini? Terima kasih berkenaan ni. InsyaAllah saya ada berkolaborasi dengan Tuan Zaidi
untuk ada dia kalau orang selalu search ni macam masterclass lah. Jadi dia Okay. ni urus insan Hmm. based on subscription. Jadi yang ni akan lebih fokus kepada bijak urus rumah sewa. So itu di dalam perancangan. Nombor duanya, kami sedang dalam fasa perancangan untuk set upkan sistem pengurusan rumah sewa ni. Maknanya dia adalah satu one stop center. You nak urus dokumen daripada you beli ke dah sampai jual, ataupun nak bagi invoice ke kepada penyewa, resit, tujuan untuk kegunaan tax ke nanti untuk declare, kami ada buat satu web based application lah. Itu dalam proses, insyaallah. Bila dia dah settle, kami akan wawarkan kepada umum, insyaallah. Itu jangkanya dalam waktu terdekat ke, tahun depan ke, dah ada macam mana? Dia akan dalam barangkali kuarter kedua lah tahun ni. Jadi itu dah di dalam proses pembuatan. Tapi dia ada back and forth lah untuk make sure that tak naklah kita bila lepaskan benda ni dia punya kualitinya tak okey. Jadi betul. itu yang kedua. Dan ketiganya, kalau perasan untuk anda yang tengok IG live ni ataupun selepas ini, selepas IG live ni, kami ada FB page Bijak Urus Rumah Sewa. Kat situ kita cerita macam-macam lah, cerita rumah sewa burs. Kita ada sketsa burs dalam bentuk kartun supaya lebih santai, touch pada orang yang lebih muda. Jadi kami kalau perasan ada yang jenis komik tu, kami ingin buat satu komik lah berkenaan so penyampaian dia punya penyampaian nilai berkenaan dengan rumah sewa ni disampaikan secara komik, rather than sekarang bijak rumah sewa dia secara bertulis. Jadi itu antara benda-benda yang kami dalam proses lah, insyaAllah. IG ada tuan? IG selain IG peribadi, IG bijak tak ada lah. Tak ada. Jadi kita dekat FB page je lah. FB page maknanya kalau IG ni peribadi lah, direct Tuan Bijak dengan Puan Fida. Betul, memang peribadi. Sebab memang prinsip asasnya kami buat berkaitan dengan urus rumah sewa ni bukan untuk profit making. Sebab ada syarikat-syarikat lain yang saya uruskan. Jadi ini lebih kepada sebenarnya apa saya dengan Puan Fida suka buat. Kami ni sebelum ni dah buat macam-macam. Yang kait dengan hartanah ni memang klik. So itu yang bonding lah antara kami berdua lah buat benda ni. So itu saya tunjukkan Facebook je. Betul. So boleh layari page ni. Jadi kami cerita secara pendek lah apa-apa yang berkaitan yang disampaikan secara santai di dalam page ni. Okay, nice. Memang nampak ada nombor telefon semua ni. Sedanglah nak deal lepas ni. So itu kita setiap minggu kita ada satu sketsa lah yang secara simpelnya ditunjukkan dalam bentuk komik kartun begini. Ada nilai-nilai yang akan disampaikan lah. Nice. Okay, so pada semua yang mengikuti sesi IG Live ni, tu tadi kita dah dapat tahu kita ada landing page untuk mini website Bijak Urus Rumah Sewa. Dan memang orang cakap siapa-siapa yang di luar sana lah, khususnya yang dah berkecimpung sebagai tuan rumah ni, sangat-sangat disarankan lah untuk dapatkan ni. Sebab ini based pada pengalaman. Sebab pada pengalaman ni memang kita bukan teori lah. Orang cakap memang dah terbukti lah, Alhamdulillah. Dan praktikal lah apa yang ada di dalam buku ni. Dengan harga pun orang cakap memang mampu milik lah dengan keadaan sekarang. Sebab apa-apa pun bagi saya memang perlukan ilmu dan perlukan guru. Dan kita dapatkanlah guru yang kita mana selesa lah. Tapi untuk yang buku rumah sewa ni, kita dah ada ni versi buku bahasa Melayu. Sebab selalu buku bahasa Inggeris yang banyak. Ini buku bahasa Melayu yang dah memang orang cakap kita boleh tengok sendiri lah. Kita punya testimoni apa semua ni memang kalau Google insyaAllah jumpalah testimoni. Sebab ni antara yang saya nak baca sikit dalam mini website Tuan. Okay, saya baca sikit Tuan. Boleh.
Okey, bagus, tak macam tipikal buku-buku biasa. Habis kat situ habis. Biasa siap bagi checklist, ada guideline pengurusan sistematik. Setiap rumah perlu ada 3 fail lah. Nak tahu apa 3 fail tu, kena dapatkan lah. Okey. Mhm. Penyewa dari syurga, jaga rumah, baiki kunci rumah tanpa minta bayaran. So nampak tu. Mhm. Daripada Ah, neraka dapat syurga terus. Mahu betul. pindah tapi masih mahu menyewa dengan tuan rumah yang sama. Hmm. Penyewa ini terasa ada banding. Bonding. Ni yang Hmm. jadi kawan penyewa jadi Ah, kawan dia sampai sebab lah kalau dia pergi tempat lain, puan dia tanya dah, ada tak rumah kat sini sebab saya tak tahu boleh dapat rumah macam ni lagi tak kalau pergi ke tempat lain. Oh, Jadi dahsyat. itu antara benda-benda yang kita terapkan sebenarnya. Price is what you pay, value is what you get. Jadi kita kena make sure value yang kita bagi tu memang spot on untuk penyewa. Wah, situasi 5 ni best ni. Hmm. Daripada penyewa dari neraka ni, dia sendiri yang nak minta keluar awal. Wah, ini kena baca juga, kena baca buku ni. Kena dapatkan. Kita nak halau cara halus ni macam mana? Ni bukan nak guna, kita tak ada guna ilmu-ilmu syirik tuan-tuan. Tak ada. Kita pakai ilmu duniawi untuk perkara ni. Duniawi. So insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Bija kerana orang cakap bersama-sama kami dah melangkaui setengah jam dan insya-Allah banyak lagi orang cakap yang lagi manfaat dapatkan buku ni dan direct pada Tuan Bija, boleh DM kami, DM Tuan Bija juga untuk dapatkan buku ni dan doakan kita punya program Kesina 20 hari bulan ni berjalan lancar dan kita bagi link dekat kita punya profile. Itu memang kita nak ramaikan lah siapa-siapa yang nak tip-tip kewangan pasal rumah sewa, pasal Tuan Zaidi punya buku. So macam-macam tip kewangan ada dekat profil kami. Dan terima kasih sekali lagi, minta maaf atas apa jaga kekurangan apa sepanjang sesi kita ni. Jangan serik kalau dipanggil lagi, insya-Allah. Kalau ada masa yang kena, saya tak ada masalah, insya-Allah. Okey, kata-kata untuk yang penutup pada tuan punya follower lah, yang geng-geng orang cakap kawan-kawan tuan rumah dia. Satu kata nasihat untuk tuan rumah dan yang kedua kata-kata untuk yang tuan punya grup Telegram ni khususnya dan viewers kita. Bismillah. Okey, untuk kawan-kawan kat sana yang masih lagi datang nak lepak, nak dapatkan info berkenaan macam mana nak uruskan rumah sewa ni, saya sarankan baca buku tu dulu. Jadi daripada situ kalau ada soalan baru tanya. InsyaAllah saya akan membantu, insyaAllah. Tapi untuk anda semua ingat, membeli ni mudah. Buat apa-apa pun, nak set up syarikat mudah, nak sustain syarikat tu yang susah. Sama juga dengan rumah. Jadi nak belinya sedap, tapi dia punya sakit dia kalau salah boleh pergi ke 30 tahun, 35 tahun. Jadi jangan bila nak buat apa-apa hal pelaburan ni, make sure kira, calculate benda tu, ambil calculator. Kalau Tuan Zaidi sebenarnya dia akan kata, dia ni calculator ni yang cakap ya ke tak, jangan duk rasa emosi ni yang kacau. Okey. Tak ada apa, tak ada masalah. Jadi untuk orang yang di luar sana, pelaburan hartanah kalau tanya saya setakat ni adalah pelaburan yang antara yang terbaik lah dari segi pulangan dan dari segi risiko dia. Kalau kita beli dengan cara betul. Ingat, beli rumah ni bila kita beli kita dah untung, bukannya kita kena tunggu 10 tahun baru dah untung. So apa maksud dia cakap bila beli dah untung tu, nanti you bacalah buku Bijak Urus Rumah Sewa. Okey, thank you banyak tuan. Selamat malam, selamat berhujung minggu. InsyaAllah Isnin malam pula saya dengan Tuan Zaidi. Itu FB Live. FB Live insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tuan, terima kasih. Sama. Okey, itu dia Tuan Bija Rosli. Cakap berkongsi pengalaman sebagai tuan rumah di dalam buku beliau, Bijak Urus Rumah Sewa. Jadi boleh dapatkan buku beliau direct pada mini site bijakurusrumahsewa.com. Saya tunjuk lagi sekali. Ataupun boleh dapatkan di Galeri Ilmu juga. Musim-musim COVID ni baik beli online lah.
Jadi insya-Allah kita punya sesi AJ Live akan ke udara bersama dengan Puan Fida. Puan Fida Jumaat depan bersama Puan Fida, penulis buku Wanita Wajib Kaya. Dan Isnin malam kita akan bersama dengan Tuan Zaidi Ismail, sifu pada Tuan Tija dan Puan Fida. Isnin malam FB Live di Galeri Ilmu Sedia Berhad. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.